Latar belakang kajian. Efikasi kendiri adalah merupakan medrita yang penting dalam pembangunan kejayaan individu, terutamanya dalam kalangan mahasiswa di universiti. Tanpa medrita ini, dalam pembangunan kejayaan akan menyumbang kepada masalah pengangguran seperti yang dinyatakan oleh Norma 2020. Efikasi kendiri ini mampu membantu mahasiswa membentuk pelan dan perancangan kejayaan baik, pemilihan kejayaan yang sesuai, penerokaan kejayaan bersistematik, matang dalam membuat keputusan, penerokaan kejayaan yang baik, mencari pekerjaan yang sesuai dan mampu menetapkan matlamat untuk menceburi pekerjaan yang dikehendaki. Oleh yang demikian, pendidik memfokuskan pelan kejayaan dan penetapan matlamat kejayaan kerana menurut Greenhouse 1995, membuat perancangan atau pelan kejayaan adalah penting bagi memastikan mahasiswa mencapai matlamat yang dikehendaki dan seterusnya mempunyai masa hadapan yang cerah. Perang pendidikan. Pelan kejayaan adalah penting bagi memastikan mahasiswa membuat perancangan yang sistematik dan mencapai matlamat kejayaan yang ingin diceburi. Dengan adanya pelan kejayaan ini mampu mendorong mereka untuk mendapatkan pekerjaan mereka. Namun, tahap efikasi kendiri mampu mempengaruhi motivasi mereka dalam mencapai matlamat tersebut. Oleh demikian, amat penting untuk dalam kajian ini melihat tahap efikasi di kalangan mahasiswa. Umaymah 2017 turut menekankan medrita efikasi kendiri di mana beliau menyatakan bahawa majikan kurang yakin terhadap bakal graduan dari mana-mana institusi, terutamanya dalam aspek keyakinan diri atau efikasi kendiri, kurang kemahiran komunikasi, penampilan, kepribadian, tidak dapat bekerja dalam kumpulan dan sukar membuat keputusan. Namun, terdapat juga jurang dalam kajian Zakaria yang mengkaji mengenai efikasi kendiri, kemahiran probability dan pemilihan kejayaan dalam kalangan pelajar vokasional. Hal ini kerana kajian yang dilakukan tidak begitu meluas dan hanya berfokus kepada pelajar vokasional. Oleh demikian, kajian ini menggunakan sampel dari pelbagai bidang dari sebuah institusi pengajian tinggi awam bagi menutup kelompokan kajian terdahulu. Justru, kajian ini dijalankan dengan menumpukan responden dari kalangan mahasiswa UiTM, kampus Mekah kerana kepelbagaian kursus yang ditawarkan di dalam kampus tersebut seperti bidang sains, perniagaan, perdagangan, peladangan, aquakultur dan herba. Objektif kajian. 1. Melihat tahap efikasi kendiri di antara kalangan mahasiswa dalam perbandingan kejayaan. Kedua, melihat adakah terdapat perbandingan antara jantina dan penetapan matlamat kejayaan dalam kalangan mahasiswa. Ketiga, melihat hubungan antara tahap pelan kejayaan dengan tahap penetapan matlamat kejayaan pelajar. Seterusnya, persoalan kajian. Melihat 3 aspek. Yang pertama adalah apakah tahap efikasi kendiri antara kalangan mahasiswa dan pembangunan kejayaan. Kedua, adakah terdapat perbandingan antara jantina dan penetapan matlamat kejayaan dalam kalangan mahasiswa. Ketiga, adakah terdapat hubungan di antara tahap pelan kejayaan dengan tahap penetapan matlamat kejayaan pelajar. Terdapat 4 hipotesis kajian ini. Yang pertama adalah terdapat perbezaan antara jantina lelaki dan perempuan dalam penetapan matlamat kejayaan dalam kalangan mahasiswa. Kedua, tidak terdapat perbezaan antara jantina lelaki dan perempuan dalam penetapan matlamat kejayaan dalam kalangan mahasiswa. Ketiga, terdapat hubungan signifikan antara tahap pelan kejayaan dengan tahap penetapan matlamat kejayaan pelajar. Keempat, tidak terdapat hubungan signifikan antara tahap pelan kejayaan dengan tahap penetapan matlamat kejayaan pelajar. Adalah efikasi kendiri. Efikasi kendiri ialah keyakinan dan kepercayaan diri terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan sesuatu tugasan dengan baik menurut Platonic 2020, manakala Bandura 1927 mendefinisikan efikasi kendiri sebagai penilaian individu terhadap kebolehan dirinya sendiri untuk mendapatkan sesuatu hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Manakala pembangunan kejayaan adalah proses yang merangkumi jangka hayat yang bermula pada zaman kanak-kanak hingga dewasa. Dalam peringkat ini, mereka akan melalui proses perkembangan 3 laku kejayaan dan melalui proses peraihan dan penyesuaian sehingga peringkat bersara. Kepentingan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan efikasi kendiri terhadap pembangunan kejayaan dalam kalangan mahasiswa UiTM Mekah di Sarawak. Dapatan kajian bagi penyelidikan ini dapat memberi maklumat kepada universiti secara langsung dalam mengenal tahap efikasi kendiri terhadap pembangunan kejayaan dalam kalangan mahasiswa, melihat adakah terdapat perbandingan antara jantina dan penetapan matlamat kejayaan dalam kalangan mahasiswa, dan melihat hubungan antara tahap pelan kejayaan dengan tahap penetapan matlamat kejayaan pelajar. Sehubungan itu, dengan adanya dapatan kajian pendidikan, seterusnya dapat dilakukan untuk mengatasi isu efikasi kendiri dalam kalangan mahasiswa terhadap pembangunan kejayaan. Bab kedua ialah mengenai sorotan kajian. Hasil kajian Platonic 2020 mendapati efikasi kendiri ini mempunyai hubungan dengan motivasi. Menurut Jaafar 2019, efikasi kendiri ini melihat sebagai hasil motivasi kerana mampu mendorong individu dalam membuat sesuatu tindakan. Oleh demikian, kekurangan efikasi kendiri ini mampu memberi kesan terhadap individu tersebut.
Seterusnya, ramai pelajar mengalami keraguan dalam proses pembangunan Kerjaya. Pernyataan ini jelas terbukti dalam kajian BB 2017 yang menyatakan ada kalangan pelajar yang belum mencapai tahap kematangan dalam pembangunan Kerjaya. Oleh demikian, BB turut mengendapasti kematangan Kerjaya yang rendah boleh menyebabkan kesilapan dalam membuat keputusan Kerjaya kerana pelajar tidak mempunyai pengetahuan dalam kemahiran dan potensi diri malah tentang latar belakang pekerjaan. Kajian ini telah merujuk dua teori. Yang pertama adalah teori perkembangan Kerjaya super. Teori ini telah menekankan konsep kendiri yang ada dalam diri seseorang. Konsep kendiri ini dapat dikaitkan dengan penilaian individu terhadap diri sendiri. Oleh demikian, menurut super, konsep kendiri ini amat penting kerana akan mempengaruhi pemilihan kerjaya dan kepuasan individu dalam bidang kerjaya. Merujuk teori super juga, mahasiswa berada di dalam lingkungan pelaksanaan iaitu di antara umur 15 hingga 24 tahun dan berada di dalam fasa eksplorasi. Dalam fasa ini, mahasiswa sedang dalam proses menerokai diri sendiri dan mengumpul maklumat sebanyak mungkin mengenai kerjaya untuk memahami dunia pekerjaan. Menurut Jasmine 2015. Manakala, teori yang kedua adalah teori efikasi kendiri dalam pembangunan kerjaya. Menurut Bandura, tanggapan efikasi kendiri dapat dilepasi sebagai jagaan atau kepercayaan individu dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang diberikan untuk mencapai matlamat. Bandura turut menyatakan apabila individu itu mempunyai tahap efikasi kendiri, maka individu tersebut dijangkakan dapat bekerja dengan lebih baik, malah mampu menetapkan matlamat, membuat pertimbangan, keputusan dan penilaian yang tepat walaupun berhadapan dengan situasi yang mencabar. Manakala Tashrif 2016 menyatakan individu yang memiliki efikasi kendiri yang rendah selalunya tidak mencuba untuk mencari maklumat tentang kerjaya dan tidak membuat keputusan yang terbaik dalam pemilihan kerjaya. Kerangka kerja konseptual. Pemilih ubah tidak bersandar dalam kajian ini ialah efikasi kendiri, manakala pemilih ubah bersandar ialah pembangunan kerjaya dalam kalangan mahasiswa UiTM Mekah di Sarawak. Baiklah, saya akan teruskan perbincangan dengan menyentuh mengenai metodologi kajian. Jadi di dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kaedah ataupun metodologi yang digunakan dalam kajian. Antaranya adalah reka bentuk kajian, populasi, teknik persampalan, sains persampalan, instrumen kajian, prosedur penganalisisan data, analisis data dan kod etika penyelidikan. Kita pergi kepada reka bentuk kajian. Jadi kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan korelasi yang melihat hubungan antara pemboleh ubah subkonstruk efikasi kendiri pembangunan kerjaya, iaitu hubungan antara pelan kerjaya dan juga penetapan matlamat kerjaya. Jadi kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bagi populasi kajian, kajian ini menggunakan populasi daripada kalangan mahasiswa UiTM Mekah. Seramai 54 orang telah terlibat di dalam kajian ini yang terdiri daripada pelbagai bidang di UiTM Mekah. Jadi kaedah persampalan yang digunakan adalah kaedah ketersediaan ataupun convenience method. Kita pergi kepada instrumen kajian. Jadi, instrumen kajian yang digunakan di dalam kajian ini adalah CDSEI ataupun lebih dikenali sebagai Career Development Soft Efficacy Inventory. Soalan ini mengandungi 24 item dan terbahagi pada 6 kategori, iaitu perancangan kerjaya, isu gender kerjaya, pemilihan latihan vocational, persiapan mencari pekerjaan dan juga penetapan matlamat kerjaya. Baik, kita pergi kepada prosedur analisis data. Jadi data-data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan perisian SPSS dan dianalisis menggunakan kaedah deskriptif, kemudian t-test dan juga experimental untuk mencari korelasi. Jadi kod etika yang digunakan di dalam penyelidikan ini adalah kami tidak memaksa peserta untuk terlibat sama di dalam kajian ini, dan sebelum kajian ditadbir kami memberi penerangan serba ringkas mengenai instrumen tersebut. Juga kerahsiaan, dari sudut kerahsiaan segala apa yang diberikan kepada penyelidik adalah rahsia dan tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak. Baik, kita akan teruskan kepada bab yang keempat, iaitu dapatan kajian. Jadi,
Di dalam kajian kami ini, kami pada sampel, taburan sampel mengikut jantina, yang mana seramai 54 orang telah terlibat di dalam soal SWG ini, dan 22% daripada mereka adalah daripada golongan lelaki, iaitu sebanyak 12 orang, manakala 78% adalah daripada kalangan perempuan, iaitu sebanyak 42 orang. Jadi ini melihat kepada tahap-tahap bagi subkonstruk efikasi kendiri pembangunan kerjaya. Jadi untuk min subkonstruk efikasi kendiri pembangunan kerjaya terdapat 6 skala. Okay, jadi 6 skala itu ada diterangkan di dalam kajian kami, dan min-min yang ditunjukkan di sini adalah menunjukkan bahawasanya mahasiswa-mahasiswi UiTM yang terlibat di dalam kajian ini mempunyai efikasi kendiri pembangunan kerjaya secara keseluruhan pada tahap sederhana, iaitu dalam lingkungan 16.76 hinggalah 17.67. Baik, soalan yang seterusnya adalah melihat adakah terdapat perbezaan signifikan bagi konstruk yang dikaji mengikut jantina. Jadi untuk menguji perbezaan skor ini, ujian T telah digunakan untuk melihat adakah terdapat perbezaan signifikan bagi konstruk yang dikaji mengikut jantina. Berdasarkan keputusan yang diperolehi, didapati tidak terdapat perbezaan signifikan min skor efikasi kendiri pembangunan kerjaya mengikut jantina. Hal ini kerana dapatan menunjukkan bahawa nilai P bagi aspek yang diuji adalah lebih besar daripada 0.05. Baik, kajian kami juga melihat kepada korelasi antara pelan kerjaya dan penetapan matlamat kerjaya. Jadi hasil menunjukkan nilai korelasi antara pelan kerjaya dan penetapan matlamat kerjaya adalah sebanyak 0.857. Hal ini menunjukkan bahawa pelan kerjaya dan penetapan matlamat kerjaya mempunyai hubungan signifikan positif yang kuat antara satu sama lain. Maka, berdasarkan dapatan yang diperolehi, dapat disimpulkan bahawa tahap pelan kerjaya akan mempengaruhi tahap penetapan matlamat kerjaya seseorang. Sekiranya seseorang memiliki tahap pelan kerjaya yang tinggi, maka penetapan matlamat kerjayanya juga akan tinggi. Jadi sekian sahaja dapatan daripada kajian yang telah kami jalankan. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya yang akan membentangkan mengenai bab 5, iaitu perbincangan. Terima kasih. Seterusnya bab 5, perkongsian, aplikasi dan cadangan. Di dalam perkongsi, perbincangan dibuat berdasarkan dapatan dan keputusan yang telah dijelaskan dalam bab 4. Perbincangan yang diteruskan dengan implikasi kajian, limitasi kajian dan cadangan kajian lanjutan untuk mengukur tahap efeksi kendiri terhadap pembangunan kerjaya dalam kalangan pelajar yang terlibat secara khususnya. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melibatkan 54 responden dari kalangan pelajar UiTM Muka. Soal sidik melalui borang Microsoft Form digunakan sebagai instrumen kajian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif, ujian T dan ujian korelasi. Perisian SPSS versi 2.4 Windows telah digunakan bagi membantu analisis tersebut. Seterusnya adalah implikasi kajian. Pengkaji telah mengenal pasti beberapa implikasi kajian yang berkaitan dengan efeksi kendiri pembangunan kerjaya. Ini dapat membantu pelajar mengukur tahap efeksi kendiri pembangunan kerjaya mereka dan memperkasakan efeksi kendiri mereka sekaligus membantu mereka membuat pemilihan kerjaya dengan lebih baik dan berkesan. Mahasiswa juga berpeluang mengikuti program pembangunan kerjaya yang dianjurkan oleh unit kerjaya kaunseling di universiti bagi merealisasikan impian dalam mencapai kerjaya yang diidamkan. Kajian ini juga memberi ruang dan peluang kepada para kaunselor serta pihak pentadbir universiti bagi menjalankan program pemerkasaan pembangunan kerjaya dalam kalangan mahasiswa. Secara tidak langsung, para kaunselor dapat meminda intervensi dan modul yang bersesuaian dengan keperluan
pembangunan kerjaya. Limitasi kajian. Kajian ini dijalankan pada skala yang kecil, menumbuhkan kepada sampel daripada satu universiti sahaja, dan ia juga hanya terbatas kepada kelompok mahasiswa yang mengambil bahagian di dalam kajian ini. Dapatan kajian tidak dapat generalisasikan kepada umum ekoran jumlah sampel yang terhad. Kajian ini menggunakan satu konstruk untuk menguji pengembangan kerjaya, iaitu efeksi kendiri. Hasil kajian hanya menumpukan kepada efeksi kendiri seseorang dalam pengembangan kerjaya, tidak melambangkan konsep-konsep yang lain yang boleh mempengaruhi pengembangan kerjaya seseorang. Cadangan kajian lanjutan. Berdasarkan limitasi kajian yang telah dinyatakan, selama 54 responden tidak dapat melambangkan keseluruhan tahap efeksi kendiri pembangunan kerjaya bagi mahasiswa yang terdapat di seluruh Sarawak. Kajian ini mencadangkan agar kajian yang akan datang melibatkan bilangan responden yang lebih meluas, mencakupi pelbagai latar belakang jurusan pengajian, kawasan daerah dan negeri agar gambaran lebih tepat dan menyeluruh menilai efeksi kendiri pembangunan kerjaya dapat dikenal pasti. Akhir sekali penutup, berdasarkan kesemua hasil dapatan kajian yang dijalankan, dapatlah dirumuskan bahawa pembinaan pelan kerjaya yang sistematik akan membantu individu membuat penetapan matlamat kerjaya yang lebih terarah dan berpandu. Dengan adanya pelan kerjaya dan penetapan matlamat kerjaya yang sistematik, dan ianya akan membantu individu meningkatkan efeksi kendiri bangunan kerjaya mereka. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.